Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita daripada kita di alam roh hingga sekarang, dan bila-bila nikmat Allah tidak akan pernah berhenti. Tidak lain nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidup, yang mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Maka itu Allah mengadakan kita ini bukanlah menyatakan kita ni ada, tapi menyatakan dialah yang wujud, dia yang ada. Jadi apa yang ada pada diri kita ini adalah menyatakan sir, rahsia-rahsia Allah, kisah-kisah, cerita-cerita, kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan yang esa, yang tunggal, yang ada hanyalah dirinya. Dia menjadikan segala yang di langit dan di bumi, semua sekalian alam ini, semuanya Allah yang menciptakan. Baik manusia, jin, malaikat, iblis, syaitan, segala makhluk-makhluk Allah yang kita tidak pernah lihat maupun yang kita lihat biasa, maka semuanya itu Allah jadikan, semuanya Allah ciptakan, Allah tajalikan, adalah sebenar-benar nak menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak ceritakan, Allah nak kisahkan, itu semua daripada skrip-skrip kisah-kisah yang Allah nak tajalikan. Cuma kita manusia ini, bila kita tidak mengenal kepada Allah, maka ini yang akan merosakkan kita, seolah-olah mempertikaikan segala kejadian-kejadian yang Allah ciptakan. Maka kita memprotes kerana kita rasa kita beragama Islam, maka kita mengatakan agama lain itu tidak benar. Bukanlah saya cakap agama lain itu benar, tetapi kita bersandar kepada agama. Jadi kita menyembah Allah kerana agama. Kalau dia tidak sama agama, kita tidak rasa, yang kita merasa bahawa kita benar, dia tidak benar. Itu adalah kita menyembah kepada agama. Dan kita kata kita ini melihat orang yang berbuat maksiat, maka kita rasa kita tak buat maksiat, maka itu kita mengatakan bahawa kita ini benar, maka orang buat maksiat itu tidak benar. Maka nyata jelas bahawa itu adalah menunjukkan bahawa kita telah menyalahi, kerana kita menyembah kepada keadaan yang rasakan kita ini yang baik. Maka yang kita lihat itu buruk. Maka ada keakuan diri kita. Kita menyembah kepada akuan-akuan diri kita. Kita lihat masalah-masalah sekarang penghujung zaman ini, kita lihat perangai-perangai Dajjal, perangai-perangai Ya'juj Ma'juj, pemimpin-pemimpin data amanah dan berbagai-bagai yang kita lihat. Maka kita melihat itu dengan penglihatan hawa nafsu kita. Kita mengatakan bahawa kita ni yang baik, maka mereka semua itu adalah menyatakan mereka itu tidak baik. Maka kita adalah merasakan bahawa kita menyembah kepada apa yang telah kita rasakan kita baik. Maka kita melihat orang lain tidak baik, maka tetap juga kita berada di dalam keadaan
iaitu kerosakan. Masih ada lagi keadaan keakuan diri. Akuan diri inilah tadi yang menyebabkan kita rasa macam terasing. Yang menyembah benar-benar kepada Allah adalah melihatkan baik atau buruk segala yang dilihat ciptaan-ciptaan Allah, baik yang bersifat hak, baik yang bersifat batil, maka dia nampak itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Dan siapalah kita ni untuk nak merubah atas segala ketentuan baik dan buruk yang Allah Taala telah tetapkan. Itu maknanya jiwa orang yang telah tenang, yang selamat. Maka dia berada benar-benar hilang akuan dirinya. Dia melihat semuanya adalah kisah-kisah, cerita-cerita, skrip-skrip Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mempertikaikan apa saja Allah ciptakan, iaitu ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, walaupun dia tidak seumpamanya, walaupun dia tu yang sempurna, tetap dia memandang itu sama adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, sambil mereka berkata Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Maka dia berkata, tidak ada sia-sia pun yang kau ciptakan ya Allah, yang kau nak ceritakan, nak kau kisahkan, yang kau memberikan watak-watak kepada sekalian alam, yang kau jadikan di langit dan di bumi semuanya, beserta dengan bentuk dan afal serta cerita-cerita sifat-sifatnya, semuanya yang ku nampak hanya engkau lah dahulu ya Allah. Ini manusia-manusia pilihan Allah, yang mana Allah nakkan kita benar-benar tulus, ikhlas, benar-benar tidak ada lagi rasa keakuan diri. Maka akan terwujudlah, terasalah kemanisan iman kita. Kita akan memandang sesuatu itu seperti mana Rasulullah SAW, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barang di mana pun dihadapkan di sekalian alam ni, mana pun dia pergi, dia akan nampak iaitu Allah lah dahulu sebelumnya. Begitu jugalah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mewarisi warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia berkata, tidaklah aku melihat segala sesuatu melainkan sebelumnya Allah yang kulihat. Jadi kita nak kena faham, kalau masih lagi kita nampak yang hak dan batil, tetapi kita tidak nampak siapa yang menzahirkan hak yang batil, maka masih lagi kita berada di dalam keadaan mensekutukan Allah, iaitu merasa ada akuan diri lagi. Tapi kalau kita nampak itu semua adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nampak sebelum hak dan batil itu, maka kita telah tenggelam lebur di dalam kebaqaan Allah, maka kita telah fana dan baqa' bilah, maka kita melihat semuanya adalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kejadian yang kita ini dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang pertama, hingga kita ini makhluk Allah, tetap juga Allah sendiri ingin ia dikenali, supaya kita tahu bila kita dah kenal Allah, maka Allah akan mengenalkan diri Allah kepada kita, maka kita akan tahu bahawasanya kita tak pernah wujud, tak pernah ada. Yang ada hanyalah menyatakan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang esa dirinya sendiri, cukup mengesakan dirinya sendiri tanpa memerlukan kita, tanpa memerlukan sekalian alam ini. Tetapi kita beruntung Allah menyatakan kita kerana nak menyatakan diri sir rahsianya, iaitu dialah yang esa, dialah yang ada. Maka ini dipanggil insan kamil wa mukamil, insan yang sempurna kepada yang maha sempurna lebur, kerana telah dia mengenal Tuhannya dari Tuhannya sendiri, iaitu aku mengenal Allah dari sisi Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita ni diberi kenal oleh Allah kepada diri kita, maka sebenarnya Allah lah yang sebenarnya yang tahu akan dirinya. Bukanlah kita yang kenal Allah, tetapi sebenarnya Allah lah yang lebih tahu dirinya sendiri. Maka kita ni menyatakan dirinya, dan kita ni, nama kita ni tidak ada. Untuk menjalankan kehidupan ini
sentiasa kita merasakan akuan-akuan diri kita sepanjang 24 jam kehidupan kita ini, sepanjang napas kita turun dan naik, kita esakan benar-benar dan kita ngajak sekalian alam ini mengesakan Allah. Setelah dalam diri kita, urat saraf, daging, napas kita semua, som-som apa pun semuanya, bulu roma kita, rambut kita semua berzikir mengatakan iaitu yang ada hanya Allah, hingga semuanya yang ada pada diri kita lebur, yang jelas nyata adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bila kita dapat duduk di makam ini, maka kita akan melihat sekalian alam ini nyata jelas adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan buta untuk melihat segala sesuatu yang Allah jadikan. Maka kita akan nampak wa huwa bikulli syai'in qadir. Maka meliputi segala yang kita lihat, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, segala yang kita lihat adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala yang bernama wa huwa bikulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in alim. Sekalian yang ada itu adalah lebur, tidak bermaya, melainkan yang ada, yang kudrat dan kuasa kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak la tadaharraku zarratan ila biiznillah. Kita tidak akan melihat yang lain, melainkan mereka bergerak itu kita melihat Allah yang menggerakkan. Baik diam apapun, apa yang kita semuanya kita nampak dengan penglihatan yang kita lihat, iaitu semuanya tidak bermaya, tidak boleh bergerak tanpa izin Allah Subhanahu. Baik malaikat, baik nabi-nabi, baik jin, baik apa pun makhluk Allah, termasuklah iblis, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, semuanya bergerak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami, ini yang patut kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Inilah amalan-amalan yang Allah memberitahu, yang Allah sendiri jadikan mati dan hidup kita untuk dia nak lihat ahsanu amalah. Inilah ahsanu amalah. Kita banyak kali memperingati supaya kita tidak lari jauh dan sentiasa kita bersungguh-sungguh mengamaliahkan, iaitu ahsanu amalah, hilangnya rasa keakuan diri, dan langsung Allah Subhanahu wa taala yang meleburkan akuan diri kita, kerana kita tidak mampu meleburkan, menghilangkan keakuan diri kita, melainkan kita mengharapkan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita ini dilenyapkan oleh Allah dan dimasukkan, iaitu kehidupan ini adalah menyatakan ya Allah yang maha hidup, Allah yang maha berkuasa berkehendak dan maha melihat, maha mendengar, maha berkehendak kepada segala sesuatu. Maka kehidupan kita ini kehidupan yang tidak ada lagi merasa ada akuan diri, seperti mana firman Allah, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Mana kita duduk dalam maqam ni, seperti mana maqam Nabi Muhammad SAW, dia tidak ada lagi rasa keakuan. Bukan engkau yang melontar, bukan, maknanya tak ada Muhammad tu. Nampak Muhammad yang melontar, tetapi bukan Muhammad, tetapi akulah, kata Allah. Bila kita dah sampai maqam ni, maka kita akan, bukan engkau Muhammad yang mengangkat takbiratul, akulah yang mengangkat af'al tu tadi. Jadi engkau tak memiliki kekuatan untuk mengangkat af'al, bentuk engkau, tetapi akulah yang memiliki sifat kekuasa dan berkehendak untuk engkau berdiri, untuk engkau mengangkat takbiratul ihram, untuk engkau sujud, untuk engkau memuji, untuk semuanya akulah, bukan engkau Muhammad. Itu jadi dikatakan makam Nabi Muhammad SAW, di mana wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha ramah. Bila sesuatu pukulan, bila sesuatu yang kita tujukan, tumpukan, kita melihat sesuatu, maka bukanlah kita melihat dengan penglihatan kita, tetapi kita melihat dengan penglihatan Allah. Kalau selagi kita melihat dengan penglihatan kita, kita tidak akan nampak, iaitu apa yang dikatakan Allah lah dahulu sebelum yang kulihat. Maka apabila kita melihat dengan penglihatan Allah,
maka kita tahu apa saja yang kita lihat, apa pun yang dibawa pandangan kita ke arah timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, di mana alam pun tetap kita akan mendahulu, iaitu mendapatkan sebelum sesuatu itu kita akan melihat Allah lah terlebih dahulu ataupun Allah lah sebelumnya. Inilah maqam yang perlu kita ketahui. Ini awal-awal kita kena faham ni. Ini bukan dah penghujung sebenarnya, tetapi apabila di akhir zaman ni, penghujung zaman ini, manusia kembali kepada ke arah, iaitu kembali kepada jahiliyah, iaitu jahil tentang Allah yang amat sangat, hingga sanggup membuatkan akuan dirinya sebagai sembahan, tetapi mereka tidak mengakui bahawa ia telah menyembah hawa nafsu akuan dirinya sendiri. Ini yang menjadi masalah besar pada diri kita pada penghujung zaman ini. Kita tidak nampak, iaitu mereka menyembah patung ataupun berhala, tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada patung yang mereka sembah. Kerana kalau patung yang mereka sembah sesuatu yang mereka taati, maka kita akan boleh nampak dan tegur. Tetapi ini adalah penyembahan hawa nafsu, mengaku mengangkat diri yang melakukan solat, diri yang dapat memuji Allah, diri yang dapat berzikir, sedangkan yang bagi kita rasa untuk menyebut nama Allah itu Allah, dan sedangkan yang memberikan kita rasa asyik kepada Allah itu adalah Allah, tetapi kita rasakan aku yang menyebut nama Allah, aku yang berkendak rasa asyik kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan pertama rasa asyiknya, cintanya kita kepada dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah tidak memberikan rasa cinta dan beri rasa asyik kepada kita, kita tidak akan dapat rasa cinta dan asyik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu roh kita ini daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Adam itu bapa sekalian tubuh, dan juga aku ini adalah bapa sekalian roh. Jadi kita roh-roh kita berasal daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu alul bait, iaitu keluarga yang paling rapat, iaitu bab roh. Maka kita terlalu rapat dan kita adalah baka yang terbaik kerana kita mengenali roh kita. Tetapi kalau kita tidak mengenali roh kita, maka kita tak tahu kita ini adalah daripada kejadian yang sangat mulia. Kita ni berasal daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada nur zat Allah Taala yang sangat suci, maha suci. Maka kita ni dipilih oleh Allah apabila kita kenal kita roh kita daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada nur zat Allah Taala, dan tiada yang lain lagi yang suci, yang maha suci, yang nyata, yang esa, yang tunggal adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita menyebut subhanallah. Maka maha suci aku, bukan kita mengatakan Allah maha suci, tetapi maha suci aku. Bukanlah kita menyebut itu, tetapi Allah tu sentiasa di dalam keadaan maha suci aku. Cukuplah aku bertasbih menyebut maha suci aku, maha suci aku. Sejak azali, abadi, dan bila-bila pun Allah dalam keadaan dia yang tahu menyebut dan memuji dirinya sendiri, yang mengatakan dialah yang maha suci. Bila maha suci itu, maka segala apa yang ada itu lebur. Maka yang benar-benar ada yang suci hanya Allah Subhanahu. Kalau kita yang mengatakan Allah maha suci, subhanallah engkau maha suci ya Allah, tidaklah sempurna. Melainkan kita menggunakan rasa yang dibagi oleh Allah dan kita menyebutnya maha suci subhanallah, itu menyatakan sebenarnya dialah yang menyebut dia yang maha suci. Cukup tak memerlukan kepada siapa makhluk pun. Walaupun diciptakan malaikat berjuta tahun untuk menyebut maha suci, sesungguhnya Allah yang memberi kekuatan kepada malaikat yang berjuta tahun menyebut maha suci subhanallah, berterusan berjuta-juta tahun tanpa berhenti. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan kekuatan dan menyuruh kepada malaikat itu menyebutnya. Tanpa Allah yang berkehendak menyuruh, maka malaikat itu pun tidak mampu untuk menyebut maha suci Allah. Jadi kita melihatkan tadi keadaan Allah
menyatakan kebesaran keagungannya, maka diciptakan malaikat yang berjuta-juta tahun telah beribadah mensucikan Allah. Maka sebenarnya Allah nak menceritakan kepada kita supaya kita faham Allah Subhanahu Wa Taala cukup dia mengatakan dia maha suci dan tak memerlukan kepada malaikat. Tetapi apabila dia jadikan malaikat itu berjuta tahun memuji, bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, sebenarnya menyatakan bahawasanya Allah sentiasa cukup dengan keadaannya, iaitu dia mengatakan subhanallah maha suci. Tanpa perlu pun malaikat-malaikat dan siapa makhluk pun untuk menyebutkan bahawasanya engkau maha suci. Kerana Allah tak memerlukan kepada sesiapa makhluk pun dia jadikan untuk mengatakan dia maha suci, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan semuanya itu untuk nak menunjukkan bahawasanya Allah itu mensuci, merasa suci dirinya. Dia mengatakan dialah yang maha suci, tak perlu kepada yang lain. Jadi alhamdulillah apabila kita diberi faham, diberi pengetahuan di sisi Allah, barulah kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan, kita memuji, kita berdiri solat, rukuk, sujud, duduk, semua ibadah kita, nafas kita turun naik, berzikir, mengesakan Allah, turun mengajak semua mengesakan Allah, itu semua sebenarnya adalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan sebenarnya sejak azali dan abadi lagi, awal, akhir, zahir dan batin, seluruhnya Allah lah sentiasa cukup maha sempurna akan dirinya sendiri. Maka itu yang disuruh kita kenal, supaya kita tahu bahawasanya dia aja yang ada. Bila kita nak kenal betul-betul kepada Allah, maka Allah lebih lagi menunggu kita, langsung Allah akan memperkenalkan diri Allah kepada kita. Tapi sekiranya kita tidak mahu mengenal kepada Allah, maka kita berada dalam kerugian. Kerana apabila seseorang itu nak mengenal saja kepada Allah, maka sebenarnya Allah lah yang memberikan rasa kepada dirinya untuk dapat kenal kepada Allah. Apabila kenallah kita daripada Allah, maka tiadalah lagi diri kita dan tiada semua lagi yang wujud, melainkan yang kita nampak wujud Esa Tunggal adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah diri kita telah lebur. Maka manusia-manusia yang tidak mahu mencari jalan mengenal diri, mengenal Allah, maka dia berada di dalam keadaan innal insana lafil khusr, iaitu Allah mengatakan sesungguhnya aku bersumpah orang-orang begini adalah berada dalam kerugian. Bila Allah mengatakan kita ni rugi, maka Allah tu sayang kepada kita. Bukan mengatakan kita ni rugi maknanya Allah tidak sayang kepada kita. Allah tu sangat sayang kepada kita dan dia selalu menyeru kepada kita. Allah merendahkan dirinya untuk supaya dirinya dikenal. Kerana itu dia jadikan sekalian alam ini supaya kita tidak buta untuk memandang sekalian alam ini adalah Allah yang menjadikan. Tetapi kita suka berbalah, kita suka menutupi hak-hak Allah, iaitu kita mengatakan kita yang ada hak. Padahal semua sekian alam ini adalah hak Allah, termasuk diri kita. Tetapi kita berbalah, kita kata akulah boleh ni, akulah boleh ni, akulah segala-galanya, akulah boleh merubah ni, akulah tahu ke depan ni apa nak disusun. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah merendahkan diri mengingatkan kita, kamu berada dalam kerugian. Kamu berada di dalam kerugian. Maka ubahlah sistem keakuan dirimu kepada keesaan Allah, maka beruntunglah kamu. Tetapi kita degil, kita ini ibaratnya seperti kita menentang kepada Allah, sedangkan Allah terus mencurahkan kasih sayang, memberikan peringatan, teguran demi teguran. Seperti mana ibu merindukan kepada anaknya setelah anaknya jauh pergi meninggalkan ibunya, tetapi hati ibu tetap sayang. Walau bagaimanapun anak itu membuat derhaka pada ibunya, tetapi ibunya akan terus mengingati anaknya walaupun anaknya telah derhaka, berbuat maksiat, berbuat kerosakan, tetapi ibu ni tadi tetap menunggu kedatangan, iaitu kedatangan anaknya yang jauh itu tadi. Maka sejauh mana pun, maka selama mana pun kita meninggalkan ibu,
tetap kita datang balik memohon ampunan, tetap ibu akan memaafkan kita. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi dia sayang kepada kita ini. Walaupun teruk kita dah meninggalkan, jauh kita tak merasakan ada wujudnya Allah, kita membesar akuan diri, tetapi tetap Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap sayang kepada kita, Allah tidak berpaling kepada kita, Allah tetap juga akan memberikan rezeki, akan memberikan ketetapan. Kerana Allah Maha Amanah, maka dia itu menjadikan kita dengan penuh amanah, maka dia akan menjaga kita, memberikan rezeki-rezeki kepada kita, memberikan kepada kita perumpamaan-perumpamaan, memberikan kita kefahaman demi kefahaman untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sampaikan apa pun yang kita lakukan, tetap juga Allah Ta'ala tak meninggalkan kita dan tak berpaling kepada kita. Dan Allah terus menerus mencurahkan kasih sayangnya kerana amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita ini. Hendaklah kita ni sentiasa suci, maka dia akan menunjukkan kepada kita, mengarahkan kepada kita untuk menjaga kesucian itu. Walaupun kita tidak menjaganya, tetapi tetap juga Allah akan menunjukkan, memberikan perumpamaan-perumpamaan kita supaya kita balik kembali. Jangan sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan tempoh kepada kita, tetapi kita abaikan tempoh itu, maka datanglah waktu yang telah ditetapkan, maka tidaklah boleh lagi untuk kita meminta kepada Allah, tambahkan lagi hidupku ya Allah supaya dapat aku beramal soleh padamu ya Allah. Maka Allah akan menjawab, sudah lama Allah memberikan tadi peluang, tetapi apabila sampai ajal, sampai maut menjemput, tetapi kita baru nak mengorak langkah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya telah dibagi tempoh yang begitu lama dan memberikan curahan kasih sayang kepada kita untuk kita sedar, tetapi kita iaitu membuat kederakaan kepada Allah dengan menolok-olokkan, dengan kita menafikan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Allah mengatakan manusia yang mana manusia golongan yang mana dia lebih teruk daripada binatang. Inilah yang dikatakan tadi, dia tidak mahu mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak mahu memahami bahawasanya dirinya itu adalah binasa, yang ada wujud hanya Allah, dan dia telah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Seperti mana Fir'aun telah dilaknat oleh Allah, maka dia mengatakan akulah Tuhan yang paling tinggi. Maka apabila Allah memberikan kekuasaan demi kekuasaan kepadanya untuk dia sedar, tetapi dia bawa dirinya tetap keadaan dirinya mengaku bahawa dia adalah Tuhan, dia boleh buat segala-galanya. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menghukumkan bahawa manusia yang sebegini tidaklah layak disebutkan oleh Allah, sebagai Allah mengatakan mereka ini bukan daripadaku. Bila Allah dah mengatakan apa kita ni bukan daripada Allah, wa na'udzubillah, maka itulah gelaran yang paling layak kepada kita apabila kita telah melakukan sesuatu yang kita rasa kita lebih berhak, kita yang menyusun, maka itulah satu kerugian yang besar yang melanda pada diri kita. Maka itulah maka Allah mengatakan kembalilah mengenal kepadaku, kembalilah mengenal kepadaku. Sekiranya engkau tidak mahu mengenal kepadaku, tidak mahu memahamiku, maka engkau berada di dalam kerosakan. Di mana kerosakan itu engkau tidak layaklah disebut sebagai makhlukmu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa kita ini bukan daripada makhluknya, maka kita ini lebih teruk daripada binatang ternak. Ya Allah, inilah kehidupan kita ini. Bila kita suka berbalah kepada Allah, tidak mahu cari jalan mengenal kepada Allah, maka kita ini diibaratkan balhum kal an'am, maka bahkan mereka ini lebih teruk daripada binatang ternak. Wa na'udzubillah min zalik. Maka itulah Allah sayang kepada kita. Allah merendahkan dirinya, memperkenalkan diri Allah. Sesungguhnya Allah tak perlu lagi nak memperkenalkan diri Allah, kerana sekalian alam yang Allah jadikan untuk menyatakan dirinya, tetapi Allah terus juga memperkenalkan lagi, menunjukkan amsala linnas, berbagai-bagai perumpamaan untuk manusia. Sebab Allah merendahkan diri, Allah turun
ke langit dunia untuk menyatakan lagi, menjelaskan lagi. Padahal Allah sudah jelas dan nyata, tetapi Allah mengatakan aku turun di langit dunia untuk supaya kita boleh faham lagi. Bukanlah sesungguhnya Allah tu turun daripada atas ke bawah. Jangan disalah fahamkan. Sesungguhnya Allah menyatakan. Maka dimaksudkan turun ke langit dunia, Allah menyatakan. Di waktu 3/4 malam ataupun 1/3 malam, menunjukkan bahawa malam itu mati. Malam tu mati, maka matikanlah diri kamu supaya kita akan nampak yang turun itu adalah Allah. Maknanya bukan Allah turun, tetapi bila kita merasakan hilang akuan diri, iaitu malam mati, maka jelas yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita mati sebelum mati. Apa maksud mati sebelum mati itu? Maknanya sebelum datang mati yang sebenar, kita harus mati. Sebab tu sememangnya kita ni memang mati. Allah ciptakan kita mati, tak ada dulu. Baru ada. Maka kita dah rasa ada dulu pula sekarang. Baru kita takut mati. Maka terbalikkan. Sebenarnya kita ni tak pernah ada. Mati. Kita ni diciptakan mati, tak ada. Lalu Allah memberikan haya, memberi hidup untuk menyatakan dia yang haya, dia yang hidup. Maka kita dah terbalik. Sekarang ni kita rasa kita hidup dan kita takut pula mati. Padahal kita asalnya mati, tak ada. Maka tak ada tu dikatakan malam. Bila kita dapat tak adakan diri kita, mati sebelum datang mati yang sebenar, maka kita akan mendapatkan nikmat yang besar di mana Allah tu turun ke langit dunia. Bukan Allah daripada atas, maknanya mati sebelum datang mati yang sebenar, maknanya kita matikan maknawiyah, iaitu kita ni adalah hayun, tak pernah hidup. La alimun, tak ada ilmu. La qadirun, tak ada kekuatan. La muridun, tak ada kehendak. La sami'un, tidak ada pendengar. La basirun, tidak ada penglihatan. La mutakalimun, tidak ada perkataan apa. Semuanya tak ada. Lahul maujud, yang ada hanya Allah. Itu yang dikatakan mati itu. Merasakan kita tak pernah ada. Habis ni ada ni. Ini menyatakan Allah yang hidup. Ini bentuk kata menyatakan bentuk Allah yang musawiru, membentukkan segala-gala bentuk. Maka tak lain kita nampak siapa yang membentukkan. Bukan Allah ni bentuk macam ni, tapi kita nampak siapa yang membentukkan segala yang di langit, di bumi, malaikat ke iblis, semua makhluk Allah yang membentukkan. Jadi kita tak nampak bentuk, kita nampak siapa yang membentukkan itu. Maka itulah dikatakan Sayyidina Abu Bakar yang mendapat warisan daripada Rasulullah SAW. Tidak aku pandang segala sesuatu bentuk apa pun, melain sebelumnya aku melihat siapakah yang membentukkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan benteng yang Allah jamin keamanan kepada kita. Tidak ada jalan lain lagi. Kalau kita mengambil jalan selain jalan ini, maka kita balhum kal an'am. Maka kita telah merosakkan. Allah menjadikan kita ni dari dirinya yang maha suci. Maka Allah menjadikan Nur Muhammad suci. Daripada Nur Muhammad terjadi roh kita yang suci. Maka dijadikan Adam yang suci. Daripada tanah-tanah, air-air yang suci, angin-angin yang suci, hangat api yang suci. Maka kita ni daripada kesucian, daripada Allah. Maka mengapa kita tidak menjaga kesucian yang Allah sendiri menyatakan bahawa kita ni adalah rahsia Allah. Al-insanu sir wa anas. Sesungguh manusia itu rahsiakan, dan sesungguh rahsia yang ada pada adalah aku. Maka tingginya darjat kita bila kita kenal diri, kenal Allah, bahawa kita akan jaga kesucian. Jaga kesucian itu adalah di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang yang menjaga kesucian adalah kekasihku. Kerana para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, dia menjaga kesucian. Kerana dia tahu kesucian itu adalah menghilangkan rasa akuan diri, itulah kesucian. Selagi ada akuan diri mengatakan aku yang solat, aku yang berzikir, aku yang berselawat, aku yang ni, aku mengatakan engkau, sedangkan innallaha, sesungguhnya aku yang berselawat, aku yang memuji diriku, aku yang asyik pada diriku, Muhammad tidak lain adalah sifatku, aku memuji kepada sifatku, sifatku memuji kepadaku, tidak lain akulah yang ada. Maka kita nyata jelas mengatakan lagi bahawa kita yang
memuji kepada Allah, itulah yang menunjukkan bahawa kita telah mendapat kerugian yang besar. Kerana kita telah terputus, kita telah memutuskan perhubungan kita yang suci tadi dengan Allah. Kerana kita memangnya berasal daripada kesucian, maka Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyambung, sentiasa menginginkan kita kembali kepada ke arah kesucian dengan jalan membuangkan keakuan-keakuan dirinya. Itulah tanda sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan kita lupa bahawasanya kasih sayang Allah terlalu tinggi, hingga dikatakan tadi kemurkaan Allah terlalu jauh. Azab yang Allah nak timpakan kita terlalu jauh, kerana Allah mendahului kasih sayangnya kepada kita, hamba-hambanya. Hingga kan jauh azab Allah, jauh kita tak nampak kemurkaan Allah. Sebab Allah dahulukan kasih sayang. Sebab Allah ni sayang pada kita. Dia amanah. Maknanya dia memberikan amanah. Man Allah sendiri pengamanah, yang maha amanah, yang menjadikan kita dengan kesucian. Maka dia nak juga kita ni menjaga kesucian. Apa itu kesucian? Tak lain, jangan merasa ada keakuan diri. Itu saja. Ubah itu saja. Tetapi kita dah terlajak sangat, beramal dah banyak, ilmu dah banyak selain ilmu mengenal Allah. Maka itu kita tetap nak merasa aku yang beramal, si aja ni ilmu sesat, ada ke kita ni tak beramal. Macam-macam dia kata kita, dia tuduh kita. Tapi kita tak peduli, seinci pun kita tak beranjak, malahan kita bertambah kuat untuk mengajak manusia supaya mendapatkan Allah. Kerana mereka itu tidak dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kerana keengkaran dirinya. Kerana merasakan dirinya yang layak, dirinya yang hidup, dirinya yang memiliki kekuatan, dirinya memiliki kehendak-kehendak. Maka dia kata dia yang berkehendak untuk kepada Allah, dia yang melakukan dengan kudrat dia. Ya Allah, sedangkan segala-gala itu adalah pemberian daripada Allah, tetapi dia tidak mahu memahami, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tetap menunggu juga supaya diri kita ini terus mengakui benar-benar bahawasanya Engkaulah ya Allah, aku menyaksikan yang ada, dan aku menyaksikan dengan penyaksian yang kau beri ya Allah. Allah tetap memberikan perumpamaan kerana Allah sayang kepada kita. Walaupun kita menuduh Allah, mengatakan Allah macam-macam, kita kata kita yang ada kudrat di hadapan Allah, kita katakan kita yang hidup di hadapan Allah, kita yang boleh berkata-kata, kita yang boleh berkehendak ni kehendak tu di hadapan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, kita sanggup mengatakan begitu. Tetapi Allah Maha Sabar. Allah sayang kepada kita, tidak dihukum kita cepat, tetapi diberikan lagi kepada kita kelonggaran ataupun ditutupkan aib kita. Sayangnya Allah Ta'ala, dan dibukakan lagi, dijelaskan lagi, difatihahkan lagi, diulang-ulangkan lagi, diberikan lagi kepada kita peluang demi peluang, kerana Allah sayang kepada kita. Walaupun kita berbuat bermacam-macam untuk bertelagah ataupun kita berbalah dengan Allah, tapi Allah Maha Sabar. Dia bagi lagi peluang, bagi lagi peluang. Macam mana Nabi Nuh AS ditunjukkan macam mana kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat 1000 tahun dia menyampaikan risalah untuk mengajak manusia tadi mengesakan Allah, mengenal kepada Allah. Hanya beberapa orang aja yang ikut. Menunjukkan sabarnya. Dan Allah sendiri mengatakan sekalian alam ini pun, kalau tidak menyembah kepadaku pun, Allah ni tetap dalam keadaan maha sempurna, memuji, asyik pada diri dia sendiri. Dan tidak ada rasa Allah Ta'ala ni nak marah ke, nak rasa. Tidak. Allah takkan marah. Kita tak ibadah kepada Allah pun Allah tak kisah. Sebab Allah tahu. Allah Maha tahu sesungguhnya aku Maha cukup. Jangan kata si Haji ni sesat. Dia kata kita ni tak payah sembah pada Allah pun tak apa. Dengar baik-baik. Saya cakap Allah berkata dia tak perlukan kepada kita pun, sebab Allah Maha sempurna. Kita yang memerlukan kepada Allah. Kita yang memerlukan kepada Allah. Apa yang kita perlukan kepada Allah? Iaitu menyatakan kita tak ada. Kita tidak ada.
Jadi kita perlu menyatakan benar-benar kita tidak ada, makna yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apanya sebenarnya yang kita kata kita menyembah kepada Allah? Sebenarnya yang menyembah kepada Allah atas Allah sendiri yang memberikan kepada kita rasa untuk menyembah kepada dirinya. Kalau dia tak berkehendakkan untuk kita menyembah kepada dirinya, maka tidaklah dapat kita menyembah dirinya. Dan Allah pun tetap dalam keadaan maha sempurna. Dia nak menyatakan supaya dia sayang kepada kita. Yang ruginya kita. Allah ni tetap dalam keadaan sempurna. Amanahnya Allah menciptakan kita, dia yang nak bagi faham kepada kita. Maha amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya kepada kita, tak boleh nak cakap sayangnya. Maka itu kita nafikan diri kita. Allah nak tengok kita macam mana nafikan diri. Maka cara nak menafikan, kita kena faham bahawa kita tak pernah ada. Bila tak pernah ada, baru kita menyaksikan dialah yang mengesahkan dirinya. Dia yang asyik pada diri. Inilah yang dikatakan sampai. Ini yang dikatakan tadi wusul. Telah sampai kepada Allah. Lah, macam mana jauh Allah Ta'ala nak sampai? Ia dengan jalan tak rasa ada keakuan diri. Selagi engkau rasa ada keakuan diri, engkau tidak akan boleh sampai. Kau tidak akan dapat menyambung kepada Allah. Kerana Allah bukan ada di depan, Allah bukan ada di belakang, Allah bukan ada di kanan, bukan ada di kiri, bukan ada di atas, di bawah, di tengah. Allah tidak berada di mana-mana, tetapi di mana pun kamu hadap, fa'ainama tuwallu fasama wajhul. Di mana pun kamu hadapkan tumpu kamu tadi, di alam mimpi ke mana pun dibawa, di alam apa pun, alam gaib ke, tetap di situ wajhul Allah. Maknanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Laisa kamis maknanya menunjukkan, menyatakan segala yang diumpamakan, menyatakan dirinya. Bukan maknanya kita tak boleh, Allah tak ada lah macam tu, bukan tak ada, tapi segala yang dinyatakan kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, semua dia adalah menyatakan Allah. Jangan kita salah faham. Bila disebutkan laisa kamitslihi syai'un fil ardi, makna Allah tak ada lah. Kita tak faham. Sebenarnya semua yang dijadikan di langit, kamitslihi perumpamaannya semuanya itu adalah daripada Allah, menyatakan yang ada hanya Allah. Jadi nak cari apa Allah lagi? Sebab Allah tu meliputi atas segala sesuatu, dan segala sesuatu termasuk kita tak pernah ada, yang ada hanya Allah. Itu baru dikatakan wusul sampai. Dah jelas dah ni, Allah jelaskan ni tadi. Kalau tak faham lagi, saya pun tak tahu nak cakap. Sebab ini Allah kata amsalalinnas. Jelas dah perumpamaan bagi manusia. Makna Allah menunjukkan berbagai-bagai perumpamaan bagi manusia, tapi manusia tu suka berbalah-balah. Suka supaya keterangan yang Allah nyatakan jelas tu supaya orang lain tak nampak. Dia dah jadi penyakit macam tu. Dia ajakkan orang supaya mana boleh nampak Allah. Dia ajakkan gitu. Boleh ke kita solat nampak Allah Ta'ala? Yang boleh niat berkata-kata dan nampak Allah Ta'ala, Allah dan Rasul dia. Kita ni tertipu sebabnya. Isra' wal Mi'raj tadi hanya Rasulullah SAW je. Kita tak ada ke perjalanan? Kita tak ada ke perjalanan? Siapa yang berjalankan kita datang sini? Siapa yang memperjalankan kita dengar YouTube ni? Siapa yang memperjalankan nafas kita turun dan naik? Siapa? Oh, cerita ialah Isra' Mi'raj, cerita lah. Itu untuk Rasulullah. Jangan babit dengan yang lain. Ya haula wala. Mengapa dikatakan tadi? Dikatakan tadi asra bi abdihi. Dia perjalankan hambanya. Dia tak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja. Jangan kita jadi beku, kita rasa Nabi Muhammad dia dalam cerita tu. Maka itu setiap kali terjadi je bulan Isra', bulan apa? Rejab kan? 27 Rejab, tak kira lah. Kita akan ceritakan tentang Rasulullah. Kita tak akan nak amalia dia macam mana. Itu Rasulullah je. Kita tak boleh. Lah, kita habis tu kita baca Subhanallazi Maha Suci Allah. Asra berjalankan, Nabi Muhammad dia perjalanan, kita tak boleh berjalan. Kita sekarang ni siapa perjalanan kita?
Allah jugalah. Semua sekalian alam ni Allah juga yang memperjalankan, baik iblis, baik malaikat. Sekalian alam ini Allah jadikan dialah yang memperjalankan. Kerana itulah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada daya upaya. Semua tak ada daya. La tataharraku zaratan illa, tak ada, semua tak ada. Jadi ini nyata jelas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapa kita suka berbalah-balah dengan Allah? Masih lagi kita ragu lagi dengan Allah. Bahawa semua ni adalah hak Allah. Mengapa lagi kita nak mengaku aku yang solat, aku yang berzikir, aku yang berselawat, aku yang ni aku. Mengapa aku lagi? Kan ke dia aja semua tu. Bila kita nyesakan betul-betul dia aja, kita tak mensekutukan Allah, maka manis tiada pahit kita mengesakan. Tapi kalau kita kata kita yang puji, kita yang solat, kita yang puasa, kita yang sedekah, kita yang nak haji, maka itu tidak manis. Itu pahit. Itu azab. Sebab mensekutukan Allah, kita rasa kita yang boleh buat. Tinggalkan perkara ni. Nabi diutus ini membawa berita gembira, supaya jangan kita mengaku diri. Maka tu dikatakan asyhadu al la ilaha illallah. Kita tak beres lagi kita sebut. Tu dah, kita kena buka lah Fatihah, buka balik kehidupan kita, lihat balik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok dalam keadaan dalam benar-benar diri kita menggunakan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan bukakan, ya. Sudahlah tu, berpindahlah kita, hijrahlah kita benar-benar daripada akuan diri kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, diri ketunggalannya. Jangan ada lagi ada aku, ada engkau lagi. Mana betul-betul kita menyaksikan, betul-betul menggunakan penyaksian Allah, dan kita betul-betul hakul yakin wal kamalul yakin bahawa segala-galanya adalah Allah lah yang menyusun kehidupan kita. Bukan lagi kita mengatakan la ilaha illallah, tapi tetap juga kita bernapas, kita menjalankan pekerjaan, kita rasa kita lagi. Kita lakukan solat, kita rasa kita lagi. Tak boleh. Itu tidak ada kemanisan. Itu adalah satu kelalaian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita ada dalam kelalaian, maka kita berada di dalam azab Allah yang sangat pedih. Dari itu marilah kita sama-sama menjalankan benar-benar apa yang telah diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah. Allah telah membukakan perkara-perkara yang kita tak pernah tahu. Maka Allah yang bagi tahu kepada kita dari sisi Allah. Kita mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta kita punya sahabat-sahabat, teman-teman kita untuk memberikan lagi penjelasan, pencerahan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Kita ni masih hidup. Allah yang kasih hidup. Kita ini diberi nikmat yang besar, iaitu masih hidup. Nanti kita akan rasa tak wujud diri ni memang betul-betul realiti. Iaitu bila kita mati. Jadi lebih baik kita awal-awal bersedia dengan menyatakan tidak ada yang wujud.
yang wujud hanya wujud Allah. Betul pernyataan tu. Kerana kita ini maujud sebenarnya. Kita ini maujud. Kita ni bukan ghani. Kita ni ada dua, satu ya ghani ya mughni. Ya ghani ya mughni. Allah itu ghani dan dia juga mughni. Jadi kita ini semuanya hak Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kan tetapi itulah yang paling last sekali dalam hidup manusia pada hari ini. Paling last sekali, iaitu memandang dan melihat Allah. Paling last sekali. Kita nampak dulu diri kita, kita nampak dulu isteri kita, nampak dulu anak kita, nampak dulu tok nek kita, nampak dulu rumah kita, nampak dulu pekerjaan kita, nampak dulu kereta kita, nampak dulu dunia kita, nampak dulu awan kita, nampak dulu gunung kita, bumi kita. Kiranya Allah Ta'ala tu last sekali. Itu yang selalunya berlaku. Dan itu yang terjadinya berbalah-balah tu. Terjadinya berbalah-balah di kalangan manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tengok sejarah umat Islam berbalah-balah sampai berperang-perang, sampai bertikam-tikam, sudahkah kita melihat, sudahkah yang menikam dan ditikam itu mengenal pasti ataupun bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah aku berada jalan yang benar, atau dia hanya mengikut akal dia? Akal itu bermaksud juga sistem. Sistem pada hari ini mengatur manusia. Sistem pada hari ini mengatur manusia. Saya nak bagi contoh satu je. Masa itu kita berbalah-balah tentang vaksin COVID ni. Masa kita berbalah-balah, sama keluarga pun berbalah-balah, sama yang baik, kawan baik dengan kawan baik pun berbalah-balah, cikgu dengan anak murid pun berbalah-balah, pengetua dengan sesama guru pun berbalah-balah, sampai ada yang nak kena pecat. Tentera pun berbalah-balah, sampai ada yang kena pecat, tak dapat pencen, nak saman menyaman. Kita memang teruji ketika itu. Saya ingin bertanya, orang yang menyokong vaksin tu dah tanya Allah ke belum? Dah istikharah ke belum? Ataupun anda hanya mengikut sistem? Dan orang yang menolak vaksin ni dah tanya Allah ke belum? Samalah. Maksud saya tu sama. Antara dua belah pihak ni mestilah membuang keakuan diri tu sehingga nampak Allah Ta'ala. Kerana dia mubin. Dia kata dia mubin. Allah Ta'ala kata dia mubin. Bukan saya yang kata, Allah yang kata. Mubin ni Allah ni, betapa dia nak tegaskan dia ni mubin. Dia kata dulu, inna syaitan kana lakum aduwwum mubin, dia kata. Dalam pada yang sama, dia kata diri dia pun mubin juga. Salah satu 99 sifat Allah, salah satunya mubin. Maksudnya nyata. Kalau siapa yang menolak ilmu tentang mubinnya Allah ni, apakah dia tolak juga mubinnya syaitan, iblis? Kalau dia tolak, macam mana dengan ayat inna syaitan kana lakum adu mubin? Sesungguhnya syaitan ini pada kamu adalah musuh yang nyata. Adalah musuh yang nyata.
Awak kita tak pernah tanya, mana dia setan, mana dia iblis, aku tak pernah nampak dah. Pasal apa Allah kata nyata? Baik lebih baik tanya awal-awal macam tu. Macam budak tadika tanya soalan tu. Pasal tak tanya? Tanyalah. Pasal apa hantu ni tak nyata? Pasal apa jin ni tak nyata? Allah kata nyata. Pasal apa aku tak nampak? Allah Ta'ala suruh fikir. Allah Ta'ala suruh fikir. Kalau musuh yang makhluk yang paling telah diberikan laknat sehingga terkeluar dari syurga itu pun Allah Ta'ala kata mubin. Takkan Allah tak mubin? Takkanlah Allah tak mubin? Lepas tu bila kita kata fa'inama tuallu fasamma wajhullah, mana saja kita memalingkan arah, seharusnya kita melihat Allah dulu. Kita kata ilmu ni ilmu sesat. Ilmu tujuh apa entah. Ilmu apa? Wahdatul wujud lah, ulul lah, martabat tujuh lah. Ilmu hakikat insan sesat lah, apa semua macam-macam. Itu saya ajak fikir tu. Saya tak nak nafikan tuan-tuan. Saya pun tak nak bergaduh dengan orang yang berkata bahawa ilmu semacam ilmu ma'rifatullah ni dia kelaskan sebagai sesat ke. Kita tak nak ajak gaduh, cuma kita ajak fikir. Dah kalau syaitan tu mubin, macam mana tuan-tuan nak jelaskan mubin Allah tu kalau tidak melalui ini jalan dia? Di pandangan tu tembus. Hendaklah tembus ma'rifatullah. Maknanya akhirnya ma'rifat kepada Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah je. Gitu je lah nak menampakkan mubinnya Allah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita pemetik api, kita kata, kita tanya orang, nampak apa? Nampak api. Okey, betul. Selain pada tu, nampak apa? Nampak sifat dia, panas. Sifat panas tu, siapa yang cipta? Kita boleh buat tak? Kita boleh buat tak api? Kita boleh datang ke tak matahari tu? Kita boleh datang ke tak bulan? Kita boleh buat tak? Terus. Jadi Allah Ta'ala ajar kita, daripada last kali kita memandang Allah, lebih baik kita dahulukan dia dulu. Dahulukan Allah dulu. Fa'inama tuallu fasamma wajhullah. Dahulukan Allah. Baru kita sentiasa Allahumma salli ala Muhammad. Lebur di dalam wujud Allah. Apa gunanya lebur dalam wujud Allah ni? Kegunaan dia ataupun aplikasi dia sangat banyak. Apabila sampainya ujian berbalah-balah seperti vaksin COVID tadi, kita gopoh menyokong akal ataupun menyokong sistem. Sedangkan kita belum tanya wajah Allah dulu. Kan Allah pesan apa-apa tanya dia dulu. You ke Ustaz? Mana dalilnya apa-apa tanya dia dulu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kerana kalau ada lah yang bertanya kepada dalil tu menyemarakkan dunia ilmu. Dalil dia ada. Kadang-kadang kita yang lupa. Ya, apa dia? Dalil dia ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Ketika mana kita berbalah-balah, kita kena rujuk pada Allah dan Rasul. Kenapa Allah tak kata iza tanaza'tum fi syai' faruddu ila Quran was sunnah? Ataupun iza tanaza'tum fi syai' faruddu ila kitabullah was sunnati Rasulillah. Allah boleh cakap macam tu. Allah boleh bagi perkataan tu memang ada dalam Quran pun, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana Allah Subhanahu Taala dan Rasulullah itu nyata. Sebenarnya bahkan hidup. Manakala Quran belum tentu hidup.
sunnah belum tentu hidup. Dia adalah merupakan alif bata sahaja. Quran dengan sunnah ni, kalau tidak dihidupkan oleh orang-orang yang hidup jiwanya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, siapa orang yang hidup jiwanya ni? Para arifin billah, para awliya Allah, rasul-rasul, nabi-nabi yang menghidupkan Al-Quran dan Sunnah itu. Kalau tidak dihidupkan, maka dia adalah alif bata sampai ya sahaja. Alif bata sampai ya je. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam hadis, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an min sudurin nas, walakin yakbidul ilma bimautil ulama hatta la yabqa aliman faftau ru'usan juhalan fadallu wa adallu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia tidak angkat ilmu hilang daripada dada macam tu sahaja, ataupun hilang daripada, tak kira lah, dada manusia ke, dada buku ke, muka buku ke, Google ke, intizaan, just like that, no. Tetapi Allah Ta'ala mengangkat ilmu ini bimautil ulama. Ulama mati, buku masih banyak, hadis kekal, tak hilang. Quran, Quran ada yang hilang Quran, tapi tak adalah hilang semua Quran, ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya hakikat kebenaran ilmu itu ada di dalam dada ulama, yakni orang yang hidup, orang yang arifin billah, yang mengetahui tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan keadaan semasa, yang sesuai dengan situasi pada zaman itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah dibimbangi kalau orang yang tidak berjumpa dengan imam dia pada zaman dia, dibimbangi kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kerana apa maksud tu? Maksud dia, bimbanglah kalau mati dia itu tidak mengenal Allah, kerana sudah mencari tradisi salafus soleh mengambil agama ini daripada dada ke dada. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan daripada kitab, bukan daripada Google. Tapi bukan nak kata salah ambil ilmu daripada kitab, Google, Maktabah Syamilah, tak salah. Tapi buat yang utama tu, jangan ditinggalkan, iaitu kunci dia tu. Kunci dia itu, benih dia tu. Istilah analogi yang lebih mengena ialah benih dia tu tanamlah dulu. Bila benih tanam, bacalah buku apa pun, semua kembang cantik. Benih tu tak tanam, lepas tu akal ni dah kemampuan akal dia dah mampu ke tahap profesor, kemampuan akal dia dah mampu ke tahap mufti, kemampuan akal dia dah mampu ke tahap 10 doktorate, kemampuan akal dia dah tua, dah matang sampai ke tahap orang angkat jadi profesor diraja. Tapi benih tak tanam lagi ni. Itulah yang kena tanam dulu, benih. Ambilkan talqin daripada para awliya Allah, daripada guru mursyid. Sekali je. Guru mursyid ni cukup seorang dalam hidup. Dia dah tanam benih dalam hati tu, benih tu berkembang, berjumpalah 1000 orang guru mursyid yang lain pula lepas tu. Itu jodoh masing-masing. Berjumpa dan berjalan itu tradisi awliya Allah. Tak boleh duduk diam. Walaupun dia dah jumpa dengan wali Allah sekalipun, dia dah berjumpa dengan mursyid, ataupun dia tu sendiri jadi wali kutub sekalipun, tradisi dia memang dia berjumpa dengan orang-orang soleh yang lain. Dia berjalan, bersalaman, berdakapan, berteleku, bersembang, berziarah dengan ulama yang lain. Apa dalil dia? Dalil dia adalah Nabi Musa. Tetap dia mencari Nabi Khidir, arahan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Nabi apatah lagi kita bukan Nabi. Jadi tak boleh duduk dalam rumah
dalam kepompong, dalam tempurung. Kena terbang biar melihat dari mata burung, kata M. Nasir. Kalau tidak jumut lah, kalau tidak canggung. Orang Perlis kata ala canggung, maksi lah maksi canggung. Maknanya kalau tak buat macam tu, kita akan jadi orang yang canggung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Dalam pengajian Ma'rifatullah ni, memang diulang-ulang banyak kali bahawa jangan kita terperangkap dalam doktrin syurga ni. Pergi jauh lagi. Penciptaan syurga tu, pencipta syurga tu, yakni Allah SWT. Saya ingin tegaskan di sini, saya ingin memberikan note bahawa sesungguhnya janganlah pula cakap majlis pengajian ni anti syurga. Sebagaimana dalam YouTube tu ada seorang hamba Allah ni, seorang ustaz yang sekarang makin masyhur, dia kata orang sufi ni anti syurga. Habis nak duduk kat mana? Duduk kat RNR, dia kata. Duduk kat RNR, dia kata. Semua orang boleh surf dekat YouTube video tu. Dia tak faham tu syair yang dinyanyikan, ilahi lastu lil firdaus si ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambir azimi. Ya Allah, ku tak layak ke syurga firdausmu, tetapi aku tak pula kuat menanggung siksa nerakamu. Oleh itu ampunkan daku, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa kami. Jadi ada orang yang mempermainkan syair Aulia ni, syair yang dikatakan ditulis disusun oleh Imam Syafi'i. Dia kata, oh, ini orang tak nak syurga, dia kata. Ini orang hidup tak ada matlamat, habis nak pergi mana? PRNR, dia kata. Saya ingin menjustifikasikan macam mana nak ni. Kita pun memang betul kita nak Allah, tapi bukanlah kita tak mahu syurga. Tapi jadi macam inilah, saya nak bagi mudah faham isu ini. Kita ada rumah, okey, kita ada rumah. Rumah kita ni anggaplah sebagai syurga. Macam-macam ada dalam ni. Syurgalah sebagaimana disebut dalam hadis. Berpuluh ada pohon-pohon yang besar semua dalam kita punya syurga. Okey, rumahku syurgaku. Tapi ada orang yang dia terperangkap dalam rumah dia, tahu. Dia kalau di dunia ni pun ada penjara dari rumah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang normal, dia boleh masuk rumah dia boleh pergi keluar. Rumah dia pergi jumpa, kejap lagi keluar pergi jumpa agung. Kejap lagi keluar pergi jumpa Perdana Menteri. Dia balik rumah rehat. Lepas tu dia keluar pergi jumpa dengan menteri besar. Dia balik rumah. Balik rumah rehat, menikmati rumah best bersama dengan segala nikmat yang Allah sediakan dalam rumah. Lepas tu keluar, dia pergi KL, pergi merantau semua seluruh dunia 300 hari. Merantau seluruh dunia, 60 hari je duduk kat rumah. Okey. Macam tu lah juga dekat akhirat nanti. Orang yang boleh
pergi kepada Allah, ada orang boleh pergi kepada Rasulullah, ada orang boleh terbang pergi ke syurga yang berlapis-lapis. Ada orang yang salamun qala min rabbir rahim tu, dia boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat dan syafaat dengan tiket Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam itu cerita dia. Bukannya ahli sufi ni, ahli marifat ni tak nak syurga. Dia macam tu lah nanti cerita dia, lebih kurang analogi dia. Macam lebih kurang macam kat dunia juga. Sebab tu di dunia Allah buat ular. Sebab kita faham apa seksa ular tu. Syuja'ul Aqra' tu faham macam mana takutnya, gelinya, gerunnya kita terhadap ular. Allah ciptakan buah delima sebab dalam syurga nanti ada buah delima. Kita faham nikmatnya delima. Allah ciptakan macam-macam jenis serangga, lipan apa semua, kala jengking untuk mengetahui seksa kubur macam mana orang tak solat, orang buat khianat dan sebagainya. Di syurga nanti ada orang yang dia dikurung dalam rumah, tak boleh keluar. Dia dalam syurga je, dia tak boleh keluar. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah nak insya-Allah lah nak kasih faham lah analogi dia macam mana dan kenapa kena mengaji, teruskan perjalanan. Tak cukup universiti, bukan salah universiti, tak cukup universiti, kena cari guru mursyid yang betul-betul pengajian, kenal diri, kenal Allah, kena cari pembimbing rohani. Sebab dekat akhirat nanti, tuan-tuan, ada orang yang dia boleh dah pergi syurga, tapi cari pintu syurga tak jumpa. Dia dah sampai kat rumah dia, dia tak jumpa, dia kelintin, dia merintau, dia cari mana pintu ni tak jumpa. Rupa-rupanya kat dunia dulu dia anti selawat, anti majlis selawat, bid'ah, khurafat, syirik, tahyul, benci dengan para habaib, ahlul baib. Dia permain-mainkan, diperkotak-katikkannya. Dibuat pula video menghina-hinakan lagi ahlul bait ni, suaranya tak sedap lah, apa gitu macam-macam. Nauzubillah min zalik, la haula wala quwata illa billah. Dipermainkan, dia kata scammer, dipermainkan, diperbodohkan, dia macam-macam tuhmahan kepada ahlul bait. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan bukan dia tak tahu, dia mengaji bahawa menyakiti ulama, menyakiti awliya sama mengundang perang dari Allah dan Rasulullah. Jadi orang ini hebat. Di dunia bayar zakat, pergi haji, solat tak tinggal. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi oleh kerana dia ada perangai anti selawat ni, dia mencari, dia pusing rumah dia tak jumpa pintu. Kerana tak dapat kunci daripada Rasulullah, yang pemegang kunci syurga tu Rasulullah SAW. Macam-macam jenis. Ada yang tadi macam tadi dia dah boleh masuk rumah dia iaitu syurga, tapi pusing tak jumpa pintu. Ada yang dalam syurga tapi tak boleh keluar. Maksud saya dalam syurga je lah, dia punya hidup dia dalam syurga. Mungkin saya tak tahu, mungkin kehidupan yang di dalam rumah aja itu dikatakan di dunia ini sebagai penjara dari rumah adalah merupakan siksaan di dalam syurga. Dia tak dapat keluar pergi cari Rasulullah. Kerana itulah Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang sahabat menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menangis. Kenapa menangis? Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, engkau Nabi, engkau kekasih Allah, manakala aku pula orang biasa. Apakah aku nanti di dalam syurga nanti aku mampu bertemu denganmu lagi, wahai Rasulullah? Kau kekasih Allah, manakala aku manusia biasa, aku tak layak berada di tempatmu, wahai Rasulullah. Maka nanti aku takut kalau di akhirat nanti kita terpisah. Dia dah terasa siksaan tu, dia dah nangis, dia dah mengalirkan air mata dah. Allahumma salli ala. Itulah dalil dia bahawa siksaan tu ada, siksaan kerinduan ingin bertemu dengan Rasulullah tapi tak boleh jumpa. Allahumma salli ala. Di dunia lagi dah ada sahabat yang menangis. Lalu Rasulullah bercakap, kamu nanti dibangkitkan dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka kita akan dibangkitkan Rasulullah lah.
Rasulullah sambut kita di akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim. Tentulah kita nak ada rumah dekat akhirat nanti yang kita boleh keluar dari rumah tu jumpa Allah. Kita boleh keluar jumpa nabi-nabi dulu, jumpa nabi-nabi, lepas tu jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kat Rasulullah, kita minta Rasulullah tolong bawa kita jumpa Allah, boleh tak ya Rasulullah? Jadi dengan tiket Rasulullah lah, bergayutlah kita kat mana-mana. Bergayut dekat ridak Rasulullah ke, bergayut dekat capal Nabi ke, masuk dalam hati Nabi ke, Rasulullah bawa pergi jumpa Allah. Sebab dalam makhluk dia cipta ini, yang paling pernah dekat berjumpa dengan zat Allah ialah Rasulullah SAW. Qaba qausain, yakni panah yang dibuka talinya. Qaba qausain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita menghadiri majlis-majlis seumpama ini, kenal diri, kenal Allah, Allah Ta'ala layakkan kita yang tak layak. Sebagaimana syair di ilahi lastulil firdausi ahlan wala aku ala naril jahim fahabli taubatan fa innaka ghafiruz zambi zunub. Kau wajilah yang mengampunkan dosa. Maknanya di sini kita memang tak layak, tapi yang kasih layak tu Allah. Maka harap-harapnya Allah kasih kita faham benda ni, kasih kita dapat membuang keakuan diri, kasih syafaat dia. Semuanya milik Allah, semuanya hak Allah. Ampun maaf saya terlajak bahasa terkasar, terburis, ada keakuan diri dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala berdapat kita bersama-sama berkumpul mewujudkan kumpulan kecil yang nak menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita sebab Allah Taala yang pilih kita. Bukan kita hebat, tapi disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan fajama'nahum jam'a dalam surah Al-Kahfi. Kita dalam keadaan bercampur baur yang dah rosak. Dunia ni rosak macam-macam Ustaz Ahmad cakap tadi. Macam-macam dah rosak lah, rosak akidah lah. Saya terus terang lah, senang tak nak sembunyi lah. Kalau fahaman Wahabi merosakkan macam-macam lah, dia merosakkan akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fahaman Wahabi kan. Jadi saya nak cakap di situ, kita ikutlah sebenar-benarnya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini fahaman kalau Syihabuddin tu pun cakap ni juga, hadis ni kan. Cakap juga kan, Syihabuddin yang react yang mengutuk-ngutuk para pendakwah ni semua kan. Itukah yang dinamakan akhlak yang tinggi, yang hulukin azim kan. Jadi saya nak sedarkan bahawa engkau kena betul-betul cari pembimbing rohani, kenal diri, kenal Allah. Engkau kenal diri engkau dah nyatakan memang tak ada, yang ada hanya Allah, engkau akan sedar engkau lah orang yang paling yang Allah Ta'ala muliakan besok. Bukan kita yang mulia, tapi di sisi Allah dia yang maha mulia. Bukan kita ni dah dibinasakan. Yang dikatakan sekiranya kita mengenal diri kita, maka binasalah. Itulah yang sebenarnya. Jadi berkata Abu Yarazi, matikan sifat ma'nawiyah. Ibaratnya saya bermuzakarah di Melaka dulu, ibaratnya kita cari Swiss dekat dalam rumah kita ni, Swiss. Kita cari 7 Swiss yang kat dalam rumah kita ni. Matikan 7 Swiss tu, kita tutup semua. Jangan buka-buka. Apa maksudnya? Sifat yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan bahawa la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. 7 yang dikatakan Swiss tu kau tutup. Jangan ada dah rasa benda tu. Tu ibarat gitulah. Kalau nak senang nak faham, 7 ataupun yang dekat Swiss rumah kita tu, lebih kurang gitulah, mini contoh saya dekat. Jangan tutup lampu pula kan. Gitu. Kita tutup tu, jangan buka-buka Swiss tu. Swiss yang kata-kata hidup ni,
Kita jangan rasa kita hidup. La hayyun, jangan rasa kita hidup. Tutup switch tu. Tutup switch tu betul-betul. Jangan rasa jangan buka-buka dah. Sebab apa yang hidup hanya Allah. Dia yang itu yang mengesahkan Allah masuknya di situ. Mudah je sebenarnya nak faham. Bab kata Sri Kandi Melaka, sebenarnya kalau kita dia faham oleh Allah SWT, mudah je sebenarnya. Tak susah pun. Sebenarnya itulah sebenarnya. Jadi yang dikatakan pembimbing rohani, mursyid arif billah kita perlu cari, iaitu warisatul anbiya di zaman ini. Semua adalah, bukan saya cakap di sini saja, di mana-mana ada, carilah. Sebab Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, saya cerita dengan sahabat saya itulah di Johor, Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, contoh Sayyidina Ali dan sebagainya. Dia ada pembimbing rohani, iaitu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu adalah sahabat dia. Walaupun Sayyidina Ali tu adalah menantu dia, sepupu dia juga, tapi dia menganggap Rasulullah tu sahabat dia, dan dia menganggap Rasulullah tu adalah mursyid arif billah, pembimbing rohani. Bukan mursyid lah, maksudnya pembimbing rohani lah. Jadi adalah Rasulullah SAW. Itu yang kita kenal. Jadi kita kalau tak jumpa zaman ni, walaupun saya dah jumpa dengan seorang tua di Perlis ni, dia memang ada pembimbing rohani dia lah dulu, tapi dia pun bersama-sama dengan orang yang dia rasa, dia nampak cahaya nur yang orang boleh, maknanya dia nampak tu siapa orang dia, mursyid arif billah tu, pembimbing rohani tu. Jadi dia bersama-sama. Saya nampak di Kuala Lumpur, ada sahabat saya di Kuala Lumpur, dia pun ada guru dia, dia ada guru dia, Baba Rosli tak silap saya. Saya pun pernah pergi di makamnya di Thailand tu, tapi dia bercakap dengan saya. Dia kata, Tip, walaupun guru saya dah meninggal, dia kata Allah Ta'ala letakkan supaya mencari lagi dan bersama dengan mursyid arif billah. Sebab kita tak kuat. Walaupun guru kita dah meninggal. Ini contoh depan mata saya. Bukan saya cakap saya tengok buku tak. Ini contoh depan mata saya sendiri. Baba Rosli dah meninggal. Saya pergi ke rumah dia, ada isteri dia di situ. Anak dia tak ada masa tu. Bersama dengan jemaah-jemaah Kelantan pergi. Memang dia kata, dia nasihat dengan saya juga. Dia kata, aku ni kena cari, dia kata. Walaupun ini guru aku, tapi itulah aku kena bersama-sama. Dan dia berjumpa dengan mursyid arif billah tu bukan melalui telefon. Saya pernah cakap di talk sebelum ni, sahabat saya tu, bukan dia cari arif billah ni, mursyid arif billah ni di telefon, bukan. Bukan. Tapi Allah Ta'ala letakkan. Sebab apa? Itulah yang dikatakan tanda kebesaran, keagungan Allah SWT. Penting sangat di akhir zaman ini ada orang yang boleh membimbing hati kita kepada Allah SWT. Kalau dia ajar adab lah. Kalau dia ajar, kita ni hala tuju menafikan keakuan diri. Adab dia itulah sebenarnya akhlak hulukil azim yang Rasulullah bawa. Apa dia? Tidak ada merasai keakuan diri. Bukan senang saya cakap, kan? Tidak ada merasai keakuan, senang saya cakap. Jangan sampai terlihat adanya diri, mudah saya cakap. Tapi dalaman di kita ada tak masuk rintangan-rintangan tu? Ada tak kita hadapi ujian-ujian tu? Ada tak kita nampak yang dikatakan keakuan-keakuan diri yang datang tu, berbetilin-betilin yang datang tu? Itu masing-masing lah, ya. Masing-masing. Kalau kita ada nampak bahagian-bahagian masing-masing tu, pasti kita akan kenal siapa diri kita. Kalau tak, masih belum lagi. Kita kena jumpa betul-betul, ceritakan, ajak minum kopi dan sebagainya, ajak yang macam itulah keadaan sungguh-sungguh kita. Sebab kita ni belum yang dikatakan beriman sebenarnya. Kalau betul-betul belum menjumpai. Dah jumpa pun masih saya sendirilah, dah jumpa pun masih lagi tergelincir lagi. Apatah lagi yang belum jumpa. Itu saya cakap penting. Penting nak jumpa dengan arif billah, mursyid arif billah. Dan apabila kita sebagai seorang bapa, saya cakap semalam, bapa yang hebat, isteri yang hebat, dia mengajar anak dia supaya bukan menunjuk jalan kepada syurga. Bukan. Tapi dia menunjuk jalan kepada yang pencipta syurga. Yang sebenarnya, itu yang sebenarnya. Pencipta syurga, itu. Bukan kita, anak, kau hafal Quran 30 juzuk, kau akan jadi ahli syurga. Jangan ajar di situ.
rosakkan akidah anak-anak kita. Jangan. Bukannya salah saya cakap hafal Quran, tak. Tapi bimbing anak kita kepada Allah. Mutakalimun yang kau baca 30 juzuk sekalipun, 30 juzuk sekalipun, mutakalimun daripada Allah. Itu salah satu yang kita nak tunjuk anak kita. Bukan kita cakap ini dapat syurga. Engkau dulu pun kau duduk kat syurga. Jangan. Engkau duduk dengan Allah sebenarnya itu. Sebab pemberi nikmat syurga itu adalah Allah. Yang sebenarnya. Siapa yang bagi sedap? Siapa yang bagi sedap wahai anakku? Siapa yang bagi sedap makan ni wahai anakku? Tak lain. Itulah kita nak tunjukkan siapa yang pemberi rasa sedap tu sebenarnya. Tu. Bukan mudah kita nak cakap benda ni. Anak kita salah pun, anak kita salah dari segi apa-apalah. Anak kita, isteri kita kena, ada tak kita detect? Kita sebagai suami, kita sebagai bapa, ni saya cakap bapa lah, ataupun sebagai isteri, kan? Adakah kita detect anak kita tu berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak? Kalau tak ada, maka kita kena betul-betulkan diri kita ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau didik tak isteri engkau? Kau didik tak anak engkau? Betul kan? Saya bukan nak cakap saya sendiri, apa yang saya cakap ni saya buat. Allah Ta'ala perlihatkan. Ada salah anakku, ada salah isteriku. Yang rasa kita kena perbetulkan di situ, bukanlah kita betulkan kita ni betul, tak. Kita betulkan apa yang nampak sepatutnya membimbing isteri anak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara dia? Engkau dapat detect tu, insya-Allah. Kalau kau tak dapat detect tu, diri kita masih belum lagi, kita kena jumpa betul dengan betul. Bermuzakarah, berceritalah tentang, dengarlah talk ni. Dengarlah talk ni banyak-banyak kali. Kita rasa kita dah cukup. Belum cukup lagi bang. Belum cukup lagi. Saya cakap, saya bercerita dengan kawan saya, belum cukup lagi saya cakap diri saya cakap. Kita ni belum cukup lagi. Kan, kalau kita tak dapat detect isteri kita, tak dapat detect anak kita, macam mana kita nak detect diri kita? Sebab diri kita tak lepas lagi. Maka kitalah betul-betul kena betul-betul nampak wa fi anfusikum sini. Sebab saya ceritakan di muzakarah dulu. Saya cerita bukan muzakarah ni, bukan saya pandai. Saya tak pandai pun. Kalau saya kata saya pandai, keakuan diri kita merosakkan di akidah dalam diri saya. Buat apa? Saya pun tak nak. Kan? Ini saya nak cakap bukan saya pandai, saya reti ke tak reti. Ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila coach bagi tahu, okey, permainan bola sepak di antara A dan B akan bermula bulan hadapan. Engkau kena buat latihan. Kita yang kena buat latihan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Baru kita boleh settlekan anak-anak kita, isteri kita betul. Itu yang betulnya. Ada hari tu Habib apa saya tak tahu, tapi daripada Imam Al-Ghazali bagi tahu, walaupun kita dah jadi guru, ustaz dan sebagainya, asatizah ke apa semua, kita perlu mendengar nasihat. Itu bukan saya cakap. Itu Imam Ghazali bagi tahu. Kita perlu. Imam Ghazali sendiri pun mencari mursyid arif billah. Dia kata aku memang silap, dia kata aku silap. Adik dia tegur, dia dengar, nampak. Adik Imam Ghazali tegur, dia dengar. Sebab tu kita kena ada benda tu. Saya bukan nak bagi siapa-siapa faham ke apa tak. Ingat benda ni, walaupun kalau kita rasa kita cukup, mana kita masih lagi mengakui kita ni ada. Biar kita rasa tak cukup. Contoh yang saya dapat dulu. Kalau kita mengerjakan haji, adakah kita balik haji tu kita anggap kita bersih? Tidak. Kita masih menganggap aku belum lagi, ya Allah. Kau didiklah aku, ya Allah. Itu dia. Bukan kita rasa kita bersih. Keluar 40 hari tabligh, rasa dah bersih. Bukan. Itu masih lagi mengakui. Itu pengakuan diri yang mengundang kita kepada kesyirikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, pesanan ini bukan pesanan daripada saya, tapi datang daripada mutakalimun Allah Subhanahu. Saya pun tak tahu apa benda nak cakap. Tapi ini pesanan-pesanan penting yang Allah Taala bagi tahu supaya kita sentiasa menomorsatukan Allah Taala, berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, tidak ada merasai keakuan diri. Sampai betul lah yang dikatakan asyidda walal kufar. Betul-betul kufarkan yang kafir dalam diri kita ni, yang ada keakuan diri, betul-betul. Bukan senang, bukan senang. Tapi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam susah ada senang, dalam susah ada senang. Allah Taala tempuh jalan ni. Kau masuk medan perang. Kita ni belum masuk lagi medan perang tau. Belum masuk lagi medan perang. Bayangkan. Belum masuk medan perang kita. Bawa kereta belum lah lagi.
Habis guru tak ada, nak cakap macam mana? Dah rasa cukup? Tak boleh. Cukuplah aku solat, aku puasa, cukuplah pening kepala. Ini bukan pening kepala, ini asas tauhid. Panglima perang bawa benda ni nak perang. Jadi kitalah kena jadi panglima perang yang kat dalam ni, dapatkan Mahdi. Jangan cari Mahdi, Imam Mahdi yang Muhammad bin Abdullah tu dulu. Cari Mahdi yang dikatakan Mahdi tu maksudnya petunjuk. Dapatkan kenal diri, kenal Allah. Tak ada merasa keakuan diri. Itu yang sebenarnya Mahdi. Tak payah nak merangkak dah. Kan? Kita dah jumpa dulu dah. Kan? Itu insya-Allah. Kita bukan nak cakap ni dari kata yang dikatakan kata-kata hawa nafsu, tak. Ini di atas ruhama ubainahum. Kita dah dapat ruhama ubainahum, kita nak sampaikan. Kan? Bukan kita kata kita bagus, kita tidak. Kan? Ini semua kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nak terjatuh orang tu, kita nak selamatkan dia dalam keadaan kita nak tengok biar aje orang aksiden tengah jalan, nak tengok biar aje gitu. Ataupun terjatuh naik basikal ke apa, nak biar gitu je. Mana kasih sayang kita? Mana kasih sayang kita? Itulah maksudnya. Maksud saya di situlah. Jadi sama-sama kita wujudkan keluarga kita ni dalam keadaan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami, kalau isteri, kalau bapa, kalau ibu, dalam keluarga tu kena cari, mesti ada pembimbing rohani. Di zaman kita ni ada. Bukan di sini saja, bukan saya kata kena cari di tempat saya ni, bukan. Mana-mana ada. Mana-mana zaman ada, kat mana-mana pun ada. Cari. Buatlah semaya istikharah. Kita dah jumpa, nampak depan mata jumpa, jangan biarkan. Kita kena bersama-sama, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hari ini kami dapat berkumpul lagi bersama dengan anak-anak santri, mendengar pesanan-pesanan daripada Syekh Aziz dan ustaz-ustaz untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih kepada sahabat yang bertanyakan khabar saya, sahabat di Melaka yang merindui saya. Jadi hari ini saya berkongsi sedikit ceritalah untuk didengar oleh sahabat-sahabat di luar sana. Amalan yang kita perlu lakukan apabila yang disarankan, yang diajar, yang sentiasa diingat-ingatkan oleh pembimbing rohani kita adalah sentiasa membuang sifat keakuan dalam diri kita. Pada awalnya kita dilatih untuk meminta agar Allah meleburkan sifat keakuan dalam diri kita dalam melakukan kehidupan seharian. Tapi bila kita dah amaliyahkan hari demi hari, dan lama-kelamaan dia menjadi sebati dalam diri kita. Dan sebagai contoh, kita sebagai suri rumah, seperti mana yang dalam talk pada minggu lepas di Melaka yang dikongsi oleh Kak Syakila, katanya apabila nak makan, nak melihat maksud hari tu, dia nak makan tu, dia nampak Allah dulu. Beras tu dari mana asal usul beras apa semua tu. Jadi para ibu-ibu yang saya selalu amalkanlah di dapur tu, kita potong bawang, kita potong cili, kita masak semua tu, kita nampak Allah dulu. Macam mana nak nampak Allah dulu tu? Maknanya yang jadikan semua tu siapa? Allah lah kan. Jadi bila datang perasaan macam tu, kita dalam hati kita tu sentiasa berkata-kata macam tu, jadi tak adalah sifat keakuan kita tu nak merasa aku tu. Jadi di situ lama-kelamaan kita akan terus bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan kita tidak bergantung harap kepada makhluk. Jadi di situ juga makrifat kita tu lagi tinggi, dan kita terus tak akan tinggalkanlah syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itu empat jalan tu kita terus bawa dalam kehidupan kita seharian. Contoh
sahabat saya, Mama Ayu, dia mengasuh anak yang seramai 7 orang ni. Memerlukan banyak orang kata kekuatan lah daripada zahir dan batin untuk melayani kerana anak-anak yang semakin membesar. Tapi kalau kita rasa tu kedrak kita sendiri, memang akan penat lah sehari-hari. Nak mikir, nak basuh baju lagi, nak masak, nak tidurkan, nak cebok diorang semua. Memang kerja suri rumah ni memang tak habis. Jadi bila kita rasa tu kedrak kita, sampai banyak kes-kes di luar sana, ibu-ibu, para suri rumah tangga yang dah orang kata depression. Sebab dia sudah tak mampu dah. Sebab kadang-kadang dia seorang yang urus anak-anak. Sampai dah depression, dah anxiety. Sebab itulah kita perlu mencari guru pembimbing rohani untuk sebagai pembimbing kita, untuk mendidik kita macam mana nak buang, nak hilangkan rasa penat tu. Rasa penat, rasa keluh kesah, rasa macam aku je yang buat semua ni, tak ada orang nak tolong. Jadi di sinilah kita belajar merasakan bahawa semua tu kedrak daripada Allah Ta'ala. Mungkin di dunia ni kita tak nampak apa-apa lagi, tapi insya-Allah di akhirat kelak banyak hadis Nabi mengatakan bahawa perempuan ni, wanita ni lagi seelok-eloknya tempatnya adalah di rumah. Maknanya tugasnya adalah mendidik dan menjaga anak-anak dan rumah tangga. Sebab balasannya yang kata balasan kalau dari sisi syariat tu pahala lah. Balasan pahalanya sangat tinggi. Tapi yang kita belajar ilmu ni, kita nakkan dari rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Okey, itu saja daripada saya. Mohon maaf atas tersalah bicara. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan oleh teman-teman kita, saudara-saudari kita, semua tu daripada khatir Rabbani, daripada lintasan kudus, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak lain nak mengajak kita sama-sama mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada lain. Dan apabila kita nampak dan kita dengar sendiri apa yang mereka ucapkan, bukan kepentingan untuk sesuatu untuk akuan diri, melainkan inilah apa ni yang dikatakan tadi, sebaik-baik perkataan Allah Ta'ala bagi tahu, sebaik-baik kaulam da'ilal, mengajakkan kepada kita mengesahkan Allah, kenal Allah, bersama dengan Allah, dapatkan Allah, kenal Allah. Itu panggilan yang sangat Allah Ta'ala kata sebaik-baik lah. Allah dah kata sebaik-baik perkataan mengajak situ, makna tak ada lain. Inilah kasih sayang yang sebenar. Di mana kita sekarang ni dah orang kata tak kembali balik kepada fitrah. Rasulullah SAW bagi tahu akan kembali asing. Jadi bila dah asing, kita kena ingat, kita ni dah dianggap maknanya orang yang asing. Bila ngajakkan tadi kepada Allah, dia anggap asing. Bila dianggap asing, sekarang ni kita nak kembali mujadid, nak kembalikan balik fitrah kita ni di alam roh kita dengan Allah. 4,000 tahun lebih lama. Mengapa kita ke dunia kejap aja dah lupa pada Allah? Sedangkan janji kita di alam roh kita lupa bahawa kita hanya dengan Allah aja. Syok dengan Allah aja. Mengapa sampai kat dunia boleh kita tertipu? Jadi sudah-sudahlah tu. Jangan sampai teruskan kita ditipu. Kerugian yang amat besar nanti. Jadi masih ada peluang ni, kembali betul-betul fitrah kepada Allah balik. Allah jadikan kita fitrah. Fitrah ni Allah jadikan kita ni kesucian. Iaitu merasakan yang ada hanya Allah tu fitrah, kesucian diri kita ni. Belum lagi kita bertubuh, roh kita ni suci lah. Yang suci tu tadi, kesucian mengesakan Allah, mengagungkan Allah seperti mana Allah mengesakan ni. Kenapa kita nak tertipu kat dunia ni? Apa yang saudara-saudari kita sebut tadi, semuanya mengarahkan balik fitrah balik. Sudah-sudahlah tu. Baik kita darjat tinggi macam mana tertipu ni. Dunia ni Allah Ta'ala kata sejak aku ciptakan dunia seisinya, tak lebih seperti sebutir pasir di tepi pantai. Mengapa Allah kata gitu? Sejak aku mula jadikan dunia. Kenapa kita gila-gila sangat nak rebut dunia, nak tu, nak ni? Sampai kita kata ni kita tak boleh tinggalkan ni. Padahal fitrah kita hanya dengan Allah. Yang ada hanya Allah sebenarnya. Kita tak pernah wujud. Kita tak pernah ada fitrah kita.
Jadi diadakan oleh Allah. Kita ni tak pernah, belum ada disebut lagi. Kenapa kita nak rasa ada? Itu yang jadi masalah sekarang ni. Kita dah merasa ada, nak tu. Ini yang jadi serabut. Ini yang jadi benda ni bukan tinggi. Oh, si Ajin ni tinggi, cerita ni si Walatih, Ustaz Rozai tinggi. Bukan tinggi. Kita nak kembali balik. Kita asal fitrah. Bukan tinggi. Kembali balik. Kau tu fitrah tau. Tak ada. Yang ada hanya suci. Suci tu makna tak ada engkau. Ngapa kau nak adakan? Itu je masalah dia sekarang ni. Kau dah terlupa ke? Itu nak kasih ingat balik. Fitrah kan. Kita ni fitrah kita ni adalah kesucian. Iaitu kita dengan Allah. Yang ada hanya Allah. Tak ada di kita. Itulah kesucian fitrah. Kita dijadikan oleh Allah fitrah. Iaitu menyatakan yang ada hanya Allah. Sudah mudah je. Jangan anggap berat, tinggi. Sebenarnya kita dah terlampau jauh sangat. Akuan diri kita dah terlampau jauh kita bawa. Lepas tu bila ada kita cerita yang macam ni, kembali balik kepada Allah, kita dah rasa tinggi. Tinggi apanya? Tak ada tinggi pun. Kamu aja yang berperasaan gitu. Sebenarnya tak tinggi pun. Sebenarnya kamu kena tukar. Kamu ni kembali mujadid balik. Kembalikan balik, iaitu asal kamu tu adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang, paling nikmat. Tak ada yang lebih nikmat, iaitu di alam roh dulu kamu dengan Allah, iaitu tak ada rasa keakuan diri, mengesakan dia. Itu yang paling best. Temui balik. Kembali balik fitrah ke situ. Itu je. Bila kembali baru kamu tahu, ya Allah, aku tertipu rupanya. Mengapa daripada dulu aku tak tinggalkan? Baru kamu tahu nikmat tu nanti. Jangan sampai dah sampai sakaratul maut, tak guna dah. Sekarang ni peluang Allah bagi. Nikmat Allah sayang pada kita, dia bagi. Wa amma bin ni'mati rabbika fadis. Di dunia lagi kita dapat rasakan. Sebab di alam roh kita hanya nikmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tinggi, jangan salah faham. Jangan tertipulah orang kata tinggi ke apa. Ini semua nak menyelewengkan kita supaya jangan belajar benda ni. Kita kata tinggi. Tujuan dia apa nak tinggi? Tak usah belajar. Dah sampai mampus pun tak belajar nanti. Jangan tertipulah ini, jangan tertipu. Sekarang kau dah kena tipu, kau kena keluar. Kalau kau duduk dalam penipuan, kau kena tipu, engkau takkan betul cakap kau nanti. Keluar dulu dari penipuan engkau yang sendiri keluar dari penipuan kepada arah kebenaran, iaitu yang adanya Allah, baru kamu akan nampak kamu tertipu rupanya. Kalau kamu duduk dalam rangka akuarium tertipu, kamu kata orang lain sesat, padahal kamu tak sedar. Kamu kena keluar daripada akuarium tertipu kamu tu. Kamu dah menyembah akuan diri, kamu tak sedar. Keluar dulu. Esakan betul-betul. Itulah kami ajakkan ni tadi. Tak ada lain. Supaya rahmatan li alamin. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak bawa kita selamat. Dapat rahmat Allah. Bukan tujuan lain. Tak ada tujuan lain. Kembalilah insya-Allah. Baik tinggi pangkat macam mana pun, jangan tertipulah. Jangan tertipu. Baik rendah macam mana pun, jangan beralasan lah. Dia sakit ujian macam mana, jangan ada alasan. Kembali kepada Allah. Tenanglah kita nanti. InsyaAllah, kerana Allah, janji Allah tak pernah mungkir. Janji siapa yang betul-betul mengesakan Allah, berada dalam benteng Allah. Dan Allah janji jamin keamanan. Bila Allah dah janjikan keamanan, mana pun kita pergi, aman. Dalam kubur, pada mahsyar, di mana pun aman. Allah tak pernah mungkir janji. Itu yang kita nak. Kita nak aman. Kita tak mampu nak hadapi seksa kubur. Kita tak mampu nak hadapi pada mahsyar beribu tahun. Tak mampu. Jadi apa cara dia Allah Ta'ala bagi? Allah sayang kita, kembali kepadaku. Lebur. Cuma aku akan selamatkan. Daripada apa semua tu ciptaan aku. Aku akan mudahkan. Tu janji Allah. Sebab Allah bagi jalan mudah sebenarnya. Tapi kita ni berberat-beratkan sebab apa? Kita suka berbalah. Kita suka akuan diri kita tu dah terbiasa. Sudahlah tu. Sudah. Saya cakap sudahlah tu. Menyesal nanti. Kembalilah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Allah.